Khafar, Menteri Kesihatan, Yang Mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Peting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabil kiram, wa ila arwahi walidina wa walidikum, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan li hadzal majlis kafatan 'ammah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunar bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yastasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا وتحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الأعداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الأعداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الأعداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Sabtu 24 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 18 April 2020 Masihi, 1 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 137 orang. Kes 137 berumur 31 tahun ialah isteri kepada kes 109 dan mempunyai kaitan dengan kluster kes 73. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Sementara itu, satu kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 113 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 23 kes. Daripada jumlah tersebut, di mana 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 85 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah 2,407 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 165 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,254 ujian. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa 5 lagi kes yang telah sembuh telah dimasukkan semula ke Pusat Pengasihan Kebangsaan setelah didapati positif semasa pemeriksaan susulan. Jumlah ini membawa kepada jumlah keseluruhan kes yang sedemikian sebanyak 16 orang. Daripada jumlah tersebut, 4 orang telah dibenarkan pulang ke rumah, manakala 12 orang sedang menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Kes baru pada hari ini membuktikan negara kita masih lagi berada di bawah ancaman wabak COVID-19 dan kita perlu untuk terus berjaga-jaga dan tidak leka serta sentiasa mematuhi arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Oleh dengan itu, Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan. Terutama sekali, sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing dengan mengelakkan dan menjauhi daripada beramai-ramai mengunjung ke gedung-gedung perniagaan, tamu-tamu, pasar-pasar, kedai-kedai runcit seperti yang disarankan. Ini adalah di samping mematuhi larangan perkumpulan ramai ataupun mass gathering dan melakukan amalan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa. Orang ramai juga diingatkan untuk membuang disposable face mask yang telah digunakan dengan cara yang betul, iaitu ke dalam tong sampah dan tidak dibuang di merata tempat. Ini adalah untuk mengelakkan jangkitan dan menjaga kebersihan bersama. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari Radio Television Brunei. Yang Berhormat Datuk, bererti apabila dinyatakan tadi ada satu kes baru untuk hari ini, bererti kiraan 28 hari adakah dikira semula atau reset? Yes, I know you're going to ask this reset. From the definition, yes, it will be reset. Kosong.
Dan seperti yang dimaklumkan tadi Yang Berhormat, kes 137 isteri kepada kes 105, perbezaan yang jaraknya agak jauh. Jadi adakah kes 105 dikirakan kes infection ni, reinfection? Kes 109, sorry. 109. Yeah. So, apa question? Ya, jaraknya agak jauh. Yeah. Adakah ia dikatakan reinfection ataupun macam mana tu? Okay. Kes yang 137 ni is very interesting lah sebab ia tergolong dalam kluster kes 73. Diorang ni tinggal dalam satu bumbung lah dan yang banyak kelaminnya lah tinggal dalam rumah tu. Dan masa jangkitan diorang tu pun is staggered. So beliau pernah di swab waktu suaminya didapati kena jangkitan ni. Okay. Waktu tu swabnya negatif lah. Dan sampai hari ini pun ia masih ada simptom. The reason ia didapati positif ni sebab orang bapanya habis 11 hari sudah. Okay. Memang siapa 11 hari yang keluar tani swab, tapi termasuk keluarganya juga semua. So beliau pun diswab lah. So this is one of the surveillance yang tani buat dan didapati positif. Although it's what you call mildly positive, so besar kemungkinan beliau dijangkiti when we did the swab initially mungkin terlalu awal, okay, kemungkinan lah. Dan she has the virus all along, tapi tidak ada symptom, okay. And apa namanya ni? Until now lah, ia tidak ada symptom. So from the swab we found it to be positive, albeit mildly positive, but still it's positive lah. Soalan yang seterusnya Yang Berhormat, dalam situasi masa kini di mana sektor logistik, penghantaran dan permakanan adalah punca perkhidmatan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Dalam beberapa laporan luar negara, perkhidmatan ini turut menanggung risiko yang tinggi disebabkan nature of works mereka. Jadi mungkin Yang Berhormat Datuk dapat memberikan saranan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil oleh sektor perkhidmatan secara keseluruhannya ke arah penyampaian perkhidmatan yang bebas COVID-19. Delivery pun ya? Ya, delivery. Okay. So seperti biasa, jadi pihak-pihak yang menyediakan makanan untuk take away atau delivery ni, pertama sekali kebersihan itu mesti jaga. Okay, persediaan makanan itu, kebersihannya, dan orang tani employ atau apa ni orang what's the word, untuk mengantar delivery ni, dipastikan orangnya ni kebersihannya terjaga, yang mengantarnya ada tanda-tanda atau simptom-simptom flu atau COVID, dan kalau boleh diperiksa temperaturenya, the usual, hand sanitizer, kebersihan dirinya. Dan bila mengantar pun dorangan ni, so orang yang mengorder itu pun mesti apa namanya ni, kalau boleh first, kalau membayar, kalau boleh online, jangan tak dapat tukaran wang kertas antara pembeli dan yang mengantar delivery, seboleh-bolehnya lah. Dan yang sebaiknya juga kali mungkin masa ni yang dorang ni ke rumah-rumah, mungkin banyak rumah di antaranya. Jadi kalau dorang ni if they want the reassurance for themselves juga, they can wear a cloth mask. Itulah. Soalan yang terakhir Yang Berhormat, penggunaan alkohol atau sanitizer mendapat perhatian awam sekarang ini. Boleh Yang Berhormat Datuk beri pencerahan perbezaan antiseptik dan disinfektan, dan adakah alkohol secara general boleh digunakan untuk membersih perkakas dapur sebelum ia digunakan? Dan adakah tisu yang sekarang ini yang mempunyai antiseptik ataupun pembasmi kuman boleh digunakan bagi membersih sudu sebelum makan? Membersih apa? Sudu. I think we shouldn't be too carried away. I think seperti biasa pun membasuh tangan ni, we can use the normal soap and water.
Okay, dia pastinya ada alkohol lah. So cuma tu dalam penyucian pinggan mangkuk ataupun sendok dan sebagainya. Jadi the usual detergent should be able to clean it. Ya, virus ni seperti terangkan sebelum ni is very interesting. Walaupun ia infectious, but it's fragile. Soap will easily break them and kill them. So yeah. Dia semestinya beralkohol lah. Jadi berarti dari segi keselamatan, adakah yang mungkin pernah menggunakan tisu ataupun alkohol untuk sebelum makan, adakah ia tidak digalakkan sama sekali ataupun memang macam mana dari segi keselamatannya lah kiranya? And once you know it's been clean sudah seperti biasa, then it should be okay. Okay. Okay, jelas. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum, Rano from Rano Adidas. Yang Muhammad Dato', just want to ask, right, pasal pada past few days ada inconsistency in terms of ada negatif terus positif, then negatif, then positive, so balik-balik. So this really tests the reliability of the COVID test kit. Maybe Dato' can explain how reliable are the COVID test kits. Okay. Mengenai dengan pesakit yang negatif, lepas satu positif berbalik itu is just seperti tadi tahu, this novel virus ni we don't know how it behaves. The test kits is guaranteed, inshallah should be okay. So nothing wrong with the test kits. Okay, the sensitivity or the specificity of the test kits are very high. Okay, and masa ni pun the test kits we use is what we call RT-PCR. Okay, reverse transcriptase and polymerase chain reaction punya method. Jadi method ini mendetect the actual virus. Okay, unlike macam yang test kit yang laju-laju tu yang seperti saya terangkan sebelum ini mendetect antibody or antigen. Atau lain lagi tu. It doesn't detect the actual virus. It takes the antibody that may have arisen from the virus. And virus ni pun coronavirus ni dia ada bermacam-macam. MERS-CoV virus ada, SARS-CoV-1 atau the SARS virus ada. So and tani punya flu pun ada jo coronavirus. Okay, so the antigen antibody itu sometimes also very difficult to distinguish which coronavirus it is. Ia mendetek saya pernah terkena some sort of coronavirus, they'll have this kind of antibody. Okay, so our test kits are different. So it actually detect the protein of the virus. So it's very sensitive. It's ada or inda. InsyaAllah. Dan kenapa ia ada sekejap berbalik, sekejap positif, nothing to do with the test kit. Like I said, this is because of the way the virus behavior lah. We don't fully understand. Okay, once ia hilang, kenapa ia berbalik semula tu? Is it because of the residual virus yang masih ada dalam badan, although it might be dead? Kerana test kit ini dapat membezakan ia hidup atau mati. You see? Macam tadi mencek kehalalan, misalnya, to make it simple, kehalalan daging. Ada khinzir ke tidak khinzir? Tani tahu itu saja. Sama je virus kita ni, ya ada virus ni atau tidak. That's all. But it doesn't know it's alive or dead. Okay? So bukan kita ni saja yang mengalami masalah ni. Now there are more reports from other countries or neighboring countries pun ada juga. So like I said, so far apa yang tani tahu, walaupun ia berbalik positif, ia tidak menunjukkan that it's infective. So orang tadi swab ni, keluarganya juga, yang mana dorang di rumah sudah more than 11 days, all the contacts pun negatif, di luar negeri pun cuma tu juga masa ni. And my last question is regarding patients. They've been tested for using the COVID test kit. Is there any testing done also maybe on the antibodies on the patients?
The antibodies, that's the one I mentioned. Yang makai yang laju atau test kit yang menggunakan darah instead of swab, they need the blood sample, makai prick pulang tu selalunya. So we're testing that and its sensitivity is not that good. Kalau macam 100 or 10 orang only detect 3 yang positif, so that's why we're not using it. Okay, but we use it for other information, whether ia ni ada antibody ke tidak. Walaupun ia positif, seperti saya terangkan sebelum ini, dia sebenarnya orang positif itu ada antibody. That is yang mengherankan kita ni lah. Kenapa ia ada antibody? Tapi ia baik. So we still learning on that. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Okay. Good afternoon. This is James from Borneo Bulletin. Yang Berhormat, just want to ask about the latest case. Is she under quarantine when she was found positive? Yeah. As you can see, her husband is 19, so she passed actually the 14 days of quarantine already. Oh. Okay. Actually, to be exact, 10 days. Okay. But fortunately, during these 10 days, she only went out twice, and we know where she went. So the contact for these two outings have been done at the moment. Another question is, there's also findings saying that the virus can also affect the heart of the patient. Sorry? There's a finding overseas say that the COVID virus also affect heart of patient as well. Yes, virus in nature can affect the heart as well. Okay, what we call inflammasi ke atas ada the actual muscles of the heart, or selaputnya dan sebagainya. Yes, it can happen. The specific for this virus, any virus can do that as well. So. Okay, another question is, every day we listen that there's 2 critical patients in the NIC. How's the recovery, and do they have underlying diseases? Or? Yes, they have both underlying diseases, and masa ni masih memerlukan that ECMO machine. So the reason why ECMO ni, so that because the ventilator is not sufficient untuk membagi oksigen ke dalam badannya. Okay, so they need additional support, which is the purpose of this ECMO. And interesting because badan kita ni kalau if it's not functioning, for example paru-paru tu rusak, dibagi oksigen dan banyak makin rusak dia pulang juga. Okay, so when this happen, this threshold when we guna ECMO, so what we want to do is ventilator setting itu oksigennya tadi kurangkan as low as possible. Okay, so untuk merehatkan paru-paru tu for chance of it to recover. Okay, so the lower the oxygen he can tolerate, the better. And let the ECMO machine take over the whole of the oxygenation process. Okay, thank you, Yang Berhormat. So yeah, this will take weeks lah, unfortunately. Okay, thank you. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.